Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera Malaysia. Anda bersama saya, Jana Jaridar dalam program 7 Soalan KPT. Dan mungkin ingin saya memberi sedikit ulasan mengenai apa yang tajuk akan kita bincangkan pada hari ini, iaitu HPU, iaitu Hospital Pengajar Universiti. Kementerian Pengajian Tinggi KPT komited membantu kerajaan dalam pelaksanaan Pelan Pemulihan Negara PPN, iaitu sebagai strategi peralihan keluar secara berfasa daripada kemelut pandemik COVID-19 sebelum ini. Dan salah satu medium untuk mempromosi strategi ini adalah menerusi peranan Hospital Pengajar Universiti, iaitu HPU. Dan saya bawakan anda bersama-sama kita pada hari ini ialah Encik Rizal Adnan, iaitu pengarah bahagian Governance IPTA. Selamat datang ke studio kami pada hari ini. Terima kasih, Jana. Rizal. Jadi mungkin kita akan tanya terus soalan yang pertama. Apa yang dimaksudkan dengan Hospital Pengajar Universiti atau HPU itu? Okay. Terima kasih, Jana, atas soalan tadi. Basically, bila kita bercakap soal hospital pengajar ni, memang kita sering dah biasa dengar. Sebelum pada ini pun kita dah biasa dengan nama PPUM, HUKM dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita tak tahu mereka ni duduk di mana, sama ada di bawah Kementerian Kesihatan ataupun mereka ni berada di bawah universiti itu sendiri. Dalam konteks ini sebenarnya Hospital Pengajar ni memang telah wujud sekian lama lah. Bermula dengan Hospital Universiti di bawah Universiti Melayu dahulu, dan sekarang pada buat masa ini kita dah ada lebih kurang 10 Hospital Pengajar Universiti, yang mana 8 daripadanya telah beroperasi, manakala 2 lagi masih dalam pembinaan lah. So bezanya antara Hospital Pengajar Universiti dengan Hospital bawah KKM adalah Hospital KKM mereka fokus kepada memberi perkhidmatan kesihatan kepada orang awam lah. Tetapi Hospital Pengajar Universiti ini dia ada berbeza sedikit kerana mereka ni terlibat dalam penyelidikan, mereka juga terlibat dalam memberikan latihan klinikal kepada pelajar-pelajar perubatan, dan yang terakhir sekali mereka juga menawarkan program-program latihan untuk sub kepakaran kepada doktor-doktor di KKM jugalah. Itu beza sedikitlah antara Hospital Pengajar dengan Hospital KKM. Bercakap mengenai perbezaan itu tadi, Cik Rizal, mungkin boleh ulas lebih dalam sedikit. Mungkin orang keliru, adakah HPU ini sama dengan hospital kerajaan yang biasa? Mungkin ada spesifik, ada perbezaan yang mungkin orang lain tak tahu apa bezanya dengan HPU ini. Okey, perbezaan yang ketara sekali adalah dari segi tabir urus, dari segi struktur tabir urus, di mana kalau hospital yang lain itu berada di bawah Kementerian Kesihatan, cuma Hospital Pengajar Universiti ini mereka berada di bawah universiti sebagai sebuah badan berkanun lah. So dari segi apa yang saya nyatakan tadi, dari segi skop liputan ataupun skop perkhidmatan yang diberikan berbeza. Selain itu juga, perbezaan yang lain juga adalah dari segi kadar fee juga berbeza. Kerana kalau di Hospital KKM mereka tertakluk kepada akta fee yang telah ditetapkan oleh kerajaan, tapi di bawah Hospital Pengajar ni mereka agak berbeza sedikit kerana mereka ni sebagai sebuah badan kanun, so mereka dari segi kadar dan sebagainya boleh ditetapkan oleh hospital itu sendiri. Itu antaranya lah dari segi perbezaannya. Cuma dari segi servis masih tetap sama. Mereka juga ada doktor pakar, sama juga seperti di Hospital KKM juga yang lain lah. Perbezaan bayaran jugalah di situ. Ya, betul. Baik, Cik Rizal, berapa banyak HPU yang telah beroperasi buat masa ini? Okay. Sehingga secara keseluruhannya kita ada 10 hospital yang telah yang telah diberi kelulusan lah dari segi penubuhannya di peringkat universiti masing-masing. Tetapi 8 daripadanya telah beroperasi, manakala 2 lagi masih dalam pembinaan lah. So kalau boleh saya kongsi, yang 2 lagi itu di Universiti Malaysia Sabah, yang ini telah orang kata dah di peringkat akhir lah pembinaan. Dan yang keduanya Hospital Pengajar Universiti Malaysia Sarawak, yang ini masih lagi di peringkat awal pembinaan lah. Cumanya dari segi perkhidmatan, walaupun kedua-dua hospital ni masih lagi orang kata di peringkat pembinaan tadi, tapi dari segi servis mereka telah
memberikan servis mereka lebih awal lagi lah. Misal kata masa pandemik dahulu, kedua-dua hospital ni telah melaksanakan pusat pemberian vaksin PPV untuk membantu kerajaan negeri lah menyediakan perkhidmatan untuk pemberian vaksin kepada masyarakat setempat. Selain daripada itu, mereka juga terlibat dengan program-program outreach. Sebagai contoh, kita di bawah kementerian kita ada apa yang dipanggil KPT Prihatin Komuniti Sejahtera ataupun kita ringkas sebagai KRIS. So ini program outreach yang kita sediakan peruntukan untuk hospital ni turun padang memberikan perkhidmatan kepada masyarakat di luar bandar, khususnya macam Sabah Sarawak ni, untuk dapatkan perkhidmatan kesihatan memang agak sukar, kena kedudukan kampung-kampung yang agak jauh di pedalaman. So hospital ni keluar untuk memberikan perkhidmatan ni kepada masyarakat setempat. Itu antaranya lah. Baik, menarik bila ada 8 buah HPU telah diwujudkan. 2 masih lagi dalam pembinaan, betul kan? Baik, Cik Rizal, apakah pula kebakaran yang disediakan di HPU itu sendiri? Okey. Bercakap soal kepakaran bagi sesebuah hospital universiti ni, dia ada agak berbeza lah. Masing-masing ada niche area yang tersendiri lah. Saya ambil contoh macam HUITM, Hospital UiTM atau sekarang ni dikenali sebagai Hospital Sultan Abdullah. Kepakaran mereka ada dalam bidang jantung, kardiologi. Hospital-hospital lain masing-masing ada niche area masing-masing lah. Tapi kalau kita lihat hospital-hospital yang dah sedia yang dah lama bertapak ni macam PPUM, Hospital Chancellor Tunku Mukhris ataupun HUKM, mereka ni dari segi kepakaran tu memang meluas lah. Dan kalau sebagai contoh lain pula, kalau di HPUPM memang dia punya niche area ni dalam bidang stroke. Sebab mereka ni support kepada pusat jantung di hospital sedang. So masing-masing ada niche area tersendirilah. Baik, Encik Rizal, bagaimana pula HPU memastikan kualiti perkhidmatan HPU ini tidak terjejas walaupun mereka terpaksa mengimbangi antara tugas merawat dan juga tugas untuk mengajar itu sendiri? Okey. Dari segi kualiti perkhidmatan, memang itu memang antara perkara yang sentiasa diberikan keutamaan oleh pihak Hospital Pengajian Universiti. Ini kerana mana-mana sekalipun bila kita memberikan perkhidmatan kesihatan, kita tak boleh tinggal dari aspek kualiti lah. So dalam hal ini kementerian sentiasa kita memberi sokongan lah kepada pihak hospital dari segi dana untuk menyediakan dari segi peralatan, dari segi manpower dan sebagainya, bagi memastikan servis itu tak tertinggal lah. Itu antara apa yang kita support di peringkat kementerian lah. Ada tak program-program lain selain HPU ni? Okey. Seperti apa yang saya sebut tadi lah, selain daripada memberikan perkhidmatan di hospital itu sendiri, so sekarang ni kerajaan memang telah, kalau ikut bajet last year, tahun 2022 yang lepas, memang ada satu peruntukan telah diberikan kepada kita untuk kita hospital pengajian ni turun padang. Sebab kita tahu di setengah tempat memang untuk dapatkan perkhidmatan kesihatan ni memang orang kata agak sukar. Macam saya sebut tadi, di Sabah Sarawak katakan memang kedudukan kampung tu agak jauh dan kesedaran terhadap kesihatan tu pun agak rendah kan. So sebagai contoh, kalau boleh saya kongsikan, 3 minggu lepas Hospital Unimas telah turun ke Belaga di Bintulu, so di kawasan Rumah Panjang. So di sana mereka telah membuat pemeriksaan kesihatan ke atas 200 lebih penduduk di Rumah Panjang tersebut, which is kalau mereka nak ke Pekan Bintulu agak jauh, tetapi kali ini kita turun dan kita buat pemeriksaan kesihatan. Bagi kes-kes yang memerlukan rujukan, so doktor-doktor yang ikut dalam program ini akan merujuk kes-kes itu ke hospital atau klinik kesihatan yang terdekat lah. Sebab berdasarkan pengalaman kita, bila kita turun padang, sebenarnya kebanyakan masyarakat kita tidak sedar mereka tu ada masalah kecil manis, darah tinggi, sebab mereka tak pernah ada akses untuk buat pemeriksaan kesihatan, tak seperti di bandar. Tapi bila kita buat pemeriksaan kesihatan tu, kita lihat kadang-kadang tu kecil manis tu, bacaan diabetes dia tinggi. So itu juga sesuatu yang kata agak menusingkan kita lah. Maksudnya kesedaran tu tak ada di kalangan penduduk-penduduk di kawasan luar bandar lah. Bagaimana pihak kementerian mengenal pasti pesakit-pesakit ni? So kebiasaannya bila kita laksanakan program-program yang sebegini, kita melihat dari segi
kumpulan sasaran tadilah. Kalau di kawasan bandar ni kita akan pergi ke kawasan-kawasan yang orang kata kepadatan penduduk tinggi. Misalnya di kawasan PPRT. Kalau di kawasan-kawasan di luar bandar, so kita ada melihat dari segi kata geografi dan sebagainya, kedudukan kawasan-kawasan tersebut lah. Baik. Sebenarnya kita dah tak sedar, dah 7 soalan pun saya dah bertanyakan sebenarnya, tapi mungkin Cik Rizal boleh berikan sedikit kata-kata ada harapan atau hala tuju kementerian mengenai HPU itu sendiri, Cik Rizal. Kalau kita lihat di kementerian, kita sentiasa melihat setiap apa yang entiti yang ada di bawah kementerian ini sebagai satu yang boleh menyumbang kepada masyarakat, bukan sahaja dari segi kita lihat dari segi akademik, tetapi kalau kita lihat hospital pengajar ini bukan satu entiti yang orang kata dapat menyumbang kembali kepada masyarakat lah. So kalau kita lihat akademik is one thing, tetapi dalam konteks ini pelajar yang kita keluarkan, doktor-doktor yang kita keluarkan di peringkat universiti ini boleh kita manfaatkan semasa kita laksanakan program-program yang sebeginilah, program audis ini. Dan kita sentiasa bersama dengan pihak MOF juga pihak KKM untuk terus menyumbang kepada masyarakat, kepada negara untuk menyediakan perkhidmatan kesihatan yang terbaik lah. Baik, menarik apa yang kita telah bincangkan pada hari ini, tapi itu sahaja mungkin dapat kita kongsikan bersama penonton pada hari ini. Jadi mungkin terima kasih kepada Encik Rizal iaitu pengarah bahagian Governance IPTA yang sudi bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih banyak Encik Rizal. Terima kasih, Baik, Jana. itu saja untuk episod 7 soalan KPT pada kali ini. Berjumpa lagi di episod akan datang bersama saya Jana Jaridar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.